Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahar Pauji. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NPM 41182941240008. Kali ini saya menjelaskan tentang bab maf'ul. Yang pertama ialah maf'ul bih. Dalam tata bahasa Arab atau nahwu, maf'ul bih adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menjadi objek atau sasaran dari suatu perbuatan. Contoh dari maf'ul bih ialah katabat thalibud darsa, artinya siswa itu menulis pelajaran. Yang kedua ialah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim masdar atau kata benda perbal yang disebutkan setelah fi'il yang sejenis dengannya dengan bertujuan untuk yang pertama menguatkan makna fi'il, yang kedua menjelaskan jenis fi'il, yang ketiga menjelaskan bilangan fi'il. Contoh dari maf'ul mutlak ialah fahimtud darsa fahman. Artinya, aku memahami pelajaran itu dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Yang ketiga ialah maf'ul fi'ih atau jarob. Maf'ul fi'ih atau yang sering disebut dengan jarob adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Maf'ul fi'ih terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarob zaman dan jarob makan. Jarob zaman yaitu isim mansub yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya suatu perbuatan. Yang kedua ialah jarob makan, yaitu isim mansub yang menunjukkan keterangan tempat terjadinya suatu perbuatan. Contoh dari maf'ul fi'ih ialah jahabtu ilal madrasati sobahan. Artinya saya pergi ke sekolah pada pagi hari. Yang keempat ialah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih juga dikenal sebagai maf'ul lah, adalah isim masdar atau kata benda perbal yang disebutkan untuk menjelaskan alasan atau sebab terjadinya suatu perbuatan. Ciri-ciri maf'ul li ajlih ialah yang pertama berupa isim masdar, yang kedua ialah menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, yang ketiga ialah dibaca nasab atau fathah, yang keempat ialah sehati dengan fi'il dalam hal waktu dan pelakunya. Contoh maf'ul li ajlih ialah jalastu alal kursiya ta'aban. Artinya aku duduk di atas kursi karena lelah. Yang kelima ialah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang disebutkan setelah wawu ma'iyah yang berarti bersama atau beserta. Ciri-ciri maf'ul ma'ah ialah selalu didahului oleh wawu ma'iyah berupa isim atau kata benda, dibaca nasab atau fathah, menyatakan makna bersama atau beserta. Contoh maf'ul ma'ah ialah istawal ma'u wal khosabata. Artinya air dan kayu itu sama rata. Yang keenam ialah hal. Dalam bahasa Arab, hal adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menjelaskan keadaan atau kondisi fa'il atau pelaku atau maf'ul bih atau objek ketika suatu perbuatan terjadi. Ciri-ciri hal ialah berupa isim nakirah atau kata benda umum, dibaca nasab atau fathah, menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih, menjawab pertanyaan bagaimana. Contoh hal ialah dakhalat talibul fasla mubtasiman. Artinya siswa itu masuk kelas dengan tersenyum. Yang ketujuh ialah tamyiz. Dalam tata bahasa Arab, tamyiz adalah isim nakirah atau kata benda umum yang disebutkan untuk menjelaskan atau menghilangkan kesamaran dari suatu kata atau kalimat sebelumnya. Ciri-ciri tamyiz ialah berupa isim nakirah, dibaca nasab atau fathah, menjelaskan kata atau kalimat sebelumnya yang masih samar, menjawab pertanyaan apa atau seperti apa. Contoh tamyiz adalah ishtaraitu isrina kitaban. Artinya saya membeli 20 buku. Yang ke-8 ialah istitsna bi'illa. Dalam tata bahasa Arab, istitsna adalah pengecualian. Istitsna bi'illa berarti pengecualian menggunakan kata illa. Illa berfungsi untuk mengeluarkan sebagian dari keseluruhan yang disebutkan sebelumnya. Contoh dari istisna bi'illa adalah qomal qaumu illa zaidan. Artinya kaum itu berdiri kecuali Zaid.
Yang ke-9 atau yang terakhir ialah fi'il mudhari mansub. Dalam tata bahasa Arab, fi'il mudhari mansub adalah kata kerja mudhari atau fi'il mudhari yang dibaca nasab atau fathah. Hal ini terjadi ketika fi'il mudhari didahului oleh huruf-huruf nasab. Contoh fi'il mudhari mansub dengan an ialah aridu an ajhaba ilal madrasati. Artinya saya ingin pergi ke sekolah. Bab al-marfu'at. Dalam tata bahasa, al-marfu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kata yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat. Dalam bentuk marfu, kata biasanya memiliki tanda domah di akhir kata. Ciri-ciri kata marfu ialah yang pertama ditandai domah atau tanwin di akhir kata. Yang kedua ialah kata-kata ini bisa berupa kata benda atau kata kerja. Yang ketiga ialah kata marfu digunakan untuk menyebutkan subjek, predikat atau pelengkap dalam kalimat. Bagian-bagian dari al-marfu'at. Yang pertama ialah mubtada. Mubtada adalah subjek dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Biasanya mubtada terletak di awal kalimat dan selalu berupa kata benda yang marfu. Contoh dari mubtada ialah Jaidun alimun. Di sini Jaidun adalah mubtada. Yang kedua ialah khobar. Khobar adalah informasi atau predikat yang menjelaskan mubtada. Khobar juga termasuk dalam kata yang marfu dan biasanya mengikuti mubtada untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Contohnya ialah Jaidun alimun. Alimun adalah khobar yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Jaidun. Yang ketiga ialah fa'il. Fa'il adalah subjek dalam kalimat yang berisi kata kerja, yaitu orang yang melakukan suatu tindakan. Fa'il juga selalu marfu. Contoh dari fa'il ialah qara'a Jaidun al-kitaba. Jaidun adalah fa'il karena dia yang melakukan tindakan membaca. Yang keempat ialah naibul fa'il. Naibul fa'il adalah kata yang menggantikan posisi pelaku dalam kalimat pasif. Kalau dalam kalimat aktif ada pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalimat pasif pelakunya tidak disebutkan dan objek dari kalimat aktif berubah menjadi subjek baru. Contoh dari naibul fa'il ialah kutilal himar, yang artinya keledai itu dibunuh. Yang kelima ialah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau akan terjadi di masa depan. Contoh dari fi'il mudhari ialah yaqra'u Jaidun al-kitab, yang artinya Jaid sedang membaca buku. Yang keenam ialah kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah kata kerja khusus yang disebut fi'il nakis atau kata kerja tidak sempurna. Disebut begitu karena mereka tidak cukup hanya dengan satu kata kerja, tapi harus punya pelengkap dalam kalimatnya. Contoh dari kana wa akhwatuha ialah kana al-jawu mu'tidilan, yang artinya udara dulu sejuk. Yang ketujuh ialah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha adalah kata kerja hurufiah atau harf, yaitu kata yang bisa memengaruhi i'rab dalam kalimat jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Contoh dari inna wa akhwatuha ialah inna at-taliba mujtahidun, yang artinya sesungguhnya siswa itu rajin. Bab al-majrurat dan al-majjumat. Al-majrurat. Majrurat adalah istilah dalam tata bahasa Arab yang merujuk pada kata-kata yang memiliki tanda i'rab jar atau kasroh pada akhir katanya. Contoh huruf jar ialah min, fi, ala, ila. Sedangkan contoh kalimat huruf jar ialah yang min. Yang min contohnya ialah kharaja Jaidun minal masjidi, yang artinya Jaid keluar dari masjid. Contoh kalimat yang fi ialah Jaidun fi al-bayyati. Jaid berada di dalam rumah. Contoh yang ala ialah al-kitabu ala tawilati, yang artinya buku itu berada di atas meja. Contoh yang ila ialah jahaba Jaidun ilal madrasati, yang artinya Jaid berangkat ke sekolah. Yang kedua ialah al-majjumat.
Dalam tata bahasa Arab, al-majjumat adalah istilah yang merujuk pada kata-kata yang mengalami i'rab jazm. Kata-kata ini biasanya berupa fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang, yang dipengaruhi oleh huruf jazm atau syarat tertentu. Tanda jazm pada kata-kata ini biasanya berupa sukun di akhir kata atau penghilangan huruf terakhir pada fi'il mudhari yang mu'tal atau yang berakhiran huruf ilat. Contoh huruf jazm yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi majzum ialah yang pertama lam, untuk masa lampau mempunyai arti tidak. Yang kedua ialah la an-nahiyah atau larangan, mempunyai arti jangan. Yang ketiga ialah in atau syarat, mempunyai arti jika. Yang keempat ialah man atau syarat, mempunyai arti siapa. Contoh kalimat jazm ialah lam yajhab ilal madrasati, yang artinya dia tidak pergi ke sekolah. Contoh yang kedua ialah la takjib, jangan berbohong. Contoh yang ketiga ialah in tajtahid tanjah, yang artinya jika kamu rajin kamu akan sukses. Contoh yang keempat atau yang terakhir ialah man yajtahid yanjah, siapa yang rajin dia akan sukses. Bab at-tawabi. Pengertian at-tawabi. Dalam ilmu nahwu, at-tawabi berarti kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya atau muta'alaq bih dalam hal i'rab atau rofa, nashab atau jar. Kata yang diikuti disebut al-majbu, sedangkan kata yang mengikuti disebut at-tabi. Hubungan antara keduanya bergantung pada fungsi tata bahasa, sehingga i'rab at-tabi selalu sesuai dengan al-majbu. Macam-macam at-tawabi. Yang pertama, an-na'at. Na'at adalah sifat-sifat yang disifati dengannya kata sebelumnya dan dinamai dengan sifat. Sifat mengikuti yang disifatinya dari segi kekhususan dan keumumannya. Apabila yang disifatinya merupakan isim ma'rifah atau isim yang khusus, maka sifatnya juga ikut berupa isim ma'rifah atau isim yang khusus. Dan jika yang disifatinya merupakan isim nakirah atau isim yang umum, maka sifatnya ikut berupa isim nakirah atau isim yang umum. An-na'at terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah na'at hakiki, sifat yang merupakan isim domir yang tersembunyi yang kembali itu domir pada yang disifati. Contohnya ialah ja'a jaidun al-mujtahidun, telah datang Jaid yang rajin atau bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah na'at sababi, sifat yang merupakan isim yang tampak di mana pada isim yang tampak itu terdapat isim domir yang kembali kepada yang disifati. Contoh dari na'at sababi ialah akramtu tholiba fadila abuhu, saya telah memuliakan seorang pelajar yang mulia ayahnya. Yang kedua ialah al-atop. Atop adalah kata yang menengahi di antaranya dan di antara kata yang diikutinya dengan salah satu huruf atop. Rukun-rukun kalimat atop ialah yang pertama terdapat mathub alaih atau yang dihubungkan atasnya sebelum huruf atop. Yang kedua ialah terdapat harf atop atau huruf penghubung antara yang dihubungkan atasnya dengan yang dihubungkan. Yang ketiga ialah terdapat mathub atau yang dihubungkan. Yang dihubungkan mathub mengikuti yang dihubungkan atasnya atau matuf alaih dari segi keadaannya baik itu rofa, nasab, jar maupun jazm. Adapun contoh kalimat dari al-atop ialah aqra'ul Qur'ana wa kitabat tauhidi, saya telah membaca Al-Quran dan kitab tauhid. Yang ketiga ialah at-taukid. Taukid adalah yang mengikuti dalam suatu kalam atau kalimat untuk menolak sangkaan dari pendengar yang bukan sesuai maksudnya dan disebut sebagai takkid. Taukid terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah taukid lafzi. Taukid lafzi adalah penegasan dengan cara mengulang kata muakkad atau yang ditegaskan. Contohnya ialah istaraitu kitaban, saya telah membeli buku. Lafaz kitaban yang kedua merupakan taukid daripada lafaz yang pertama. Inilah yang dinamakan taukid lafzi. Yang kedua ialah taukid manawi. Taukid manawi adalah penegasan dengan cara mengulang kata berikut: nafsun, ainun, kila, kilta, kulun, jami'un, amatun. Contoh dari taukid manawi ialah ja Ahmadu ainuhu, Ahmad telah datang dirinya.
Taukid mengikuti muakkad dari segi rofa, nasab, dan jar. Yang keempat, yang terakhir ialah al-badal. Badal adalah tabi yang sejalan baginya dengan menyebutkan kata sebelumnya dengan tidak sengaja untuk zatnya sendiri. Badal mengikuti mubdal minhu atau yang diganti darinya dari segi rofa, nasab, jar, dan jazm. Badal dibagi menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama ialah badal kul atau pengganti sepenuhnya, kata yang menggantikan kata sebelumnya secara keseluruhan. Contoh dari badal kul ialah jaro Khalid sodikohu, yang artinya Khalid mengunjungi temannya. Pada contoh di atas, kata sodikohu atau temannya menggantikan Khalid secara penuh, menjelaskan bahwa Khalidlah yang melakukan kunjungan. Yang kedua ialah badal bad atau pengganti sebagian, kata yang menggantikan sebagian dari kata sebelumnya. Contoh dari badal bad ialah qorotul kitaba nisfahu, aku membaca buku itu setengahnya. Kata nisfahu atau setengahnya menggantikan sebagian dari kata sebelumnya, yaitu al-kitaba atau buku. Yang ketiga ialah badal istimal atau pengganti makna terkait, kata pengganti yang menggantikan makna atau bagian yang berkaitan dengan kata sebelumnya. Contoh dari badal istimal ialah a'jabani Khalidu akhlakuhu, aku kagum kepada Khalid akhlaknya. Kata akhlakuhu atau akhlaknya menggantikan Khalid dalam hal sifat tertentu, yaitu akhlak. Yang keempat ialah badal golat atau pengganti koreksi atau kesalahan, kata yang menggantikan kata sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan dalam penyebutan. Contoh dari badal golat ialah ro'aitu Jaidan Amaron, aku melihat Jaid, maksudku Amar. Kata Amaron atau Amar digunakan untuk memperbaiki kesalahan penyebutan sebelumnya, yaitu Jaidan atau Jaid. Fungsi al-badal ialah yang pertama memperjelas makna kata yang digantikan dalam kalimat. Yang kedua ialah menambah keindahan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Yang ketiga ialah menghindari ambiguitas dengan memberikan penjelasan lebih rinci. Bab domir. Menurut kitab Jami'ud Durus, isim domir adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang pertama atau mutakalim, orang kedua atau mukhotobah, dan orang ketiga atau ghaib, berdasarkan susunan katanya. Isim domir dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama ialah domir munfasil. Domir munfasil adalah domir yang penulisannya terpisah dengan kata lain. Contohnya ialah huma tolibani, mereka berdua adalah pelajar laki-laki, atau juga hiya tolibatun, dia adalah pelajar wanita. Yang kedua ialah domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang penulisannya bersambung di belakang kata dengan kata sebelumnya. Domir mutasil mempunyai 3 bentuk, yakni domir yang dibaca rofa, dibaca nasab, dan dibaca jar. Contohnya ialah huwa wado'a, dia laki-laki telah meletakkan, atau juga huma wado'a, dia laki-laki berdua telah meletakkan. Domir yang ketiga ialah domir mustasir. Domir mustasir merupakan domir yang tersembunyi dalam sebuah kata kerja atau fiil. Domir ini tidak tertulis, tapi dapat diketahui dengan melihat format kata kerjanya. Contohnya ialah kataba, dia laki-laki telah menulis.